Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kepada kita berkumpul lagi. Minta maaf lewat. Macam biasalah, saya silap baca. Saya ingatkan pukul 9.30 hari. Okay, baik. Ala kulli hal, kita dapat berjumpa lagi. Dan kita insyaAllah ini siri kedua atau berkenaan Ramadan lebih baik daripada tahun ni berbanding tahun lalu, dan juga akan lebih baik lagi pada tahun akan datang. Kita kata ikutkan pada dua asas yang menjadikan satu benda itu lebih baik dan lebih bagus adalah, pertama, dari segi ilmu. Makin banyak ilmu kita tentang cara menghadapi Ramadan, so kita bincangkan itu, maka ia akan menjadikan Ramadan lebih baik. Kita bila kita ada telah membuat persiapan, kita buat persiapan dari segi masalah ilmu pada minggu yang lalu. Kita bincang pada beberapa hari lalu, pada 4 bulan tu kita bincangkan bila ada persiapan ilmu, maka sekali dah dari masalah niat kita, masalah amal kita, amal kita, kita akan biasa jaga pada masalah siam kita dan qiyam kita serta adab-adab lain, sedekahnya. Dalam ketika Ramadan tu kita akan pastikan bahawa semua sekali menepati kehendak Allah dan Rasulnya, dan kita ada baiki lebih baik daripada apa yang telah lalu. Itu sebab ilmu itu penting. Sebab tu kenapa macam kita kata itu, ilmu adalah sebelum ilmu daripada amal. Macam dikatakan oleh Imam Bukhari, diletakkan Bukhari bab al-ilmu qabla qaul wa amal. Ilmu sebelum kata-kata dan juga amal. Ilmu sebelum kata-kata dan juga amal. Okey. Saya rasa gelap sikit ni. Okey. Apa pasal apa dia punya lampu daripada komputer tak ada gelap sikit. Okey, so jadi kita dah sebutkan itu bahawa kepentingan ilmu sebelum kita beramal. Lagi hari ini insya-Allah kita akan bincangkan berkaitan masalah amal itu sendiri. Ketika masuk Ramadan, macam mana kita Ramadan lebih baik daripada yang telah lalu. Okey. Kita tahu bahawa memang Ramadan adalah musim beramal. Musim beramal. Dan kalau kita kategorikan sebenarnya amal-amal utama ada dalam Ramadan ni adalah sebenarnya dia pada siang hari itu siam, kemudian kita pada malam hari itu qiyam. Selain dari itu yang sering kita dengar adalah tajuk bersedekah atau menginfakkan harta. Sama ada di tengah-tengah waktu berpuasa ataupun tengah-tengah malam kita kata. Jadi yang banyak kita dengar atau kita faham, pengisian tu lebih bersifat macam tadi. Macam dari asasnya siang tu diisikan dengan berpuasa, masa kena malam pula diisi dengan qiyam. Sama ada qiyam dengan kita membaca Quran sahaja ataupun dengan solat ketika membaca Quran. Okey. Semua tu dia bentuk yang kita boleh katakan memenuhi maksud atau pengertian bagi Ramadan. So kalau yang tambahan macam itu adalah infak. Yang kita nampak banyak bersedekahnya orang pada bulan Ramadan. Bila kita kata pertama memang macam Nabi SAW sendiri, para sahabat kata lebih pemurah berbanding dengan pada bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Ini memang asas yang kita faham. Okey. So bulan Ramadan bulan amal. Okey, maksud dia memang kita faham. Okey. Jadi macam mana kita nak jadikan Ramadan kita lebih baik berbanding daripada yang telah lalu. Okey. Pertama kita ambil first part berkenaan, contoh macam asas pertama adalah berkenaan dengan tajuk puasa tu sendiri. Macam mana puasa tu. Okey.
Bila kita sebut pada itu yang masalah asas puasa ni datang bukan untuk menjadikan diri kita sihat, bukan untuk supaya kita belas kasihan pada orang. Tapi asas pertama puasa tu macam kita katakan adalah seorang tu dia kena tahu bahawa perbuatan dia tadi lillahi ta'ala saja. Bila kita berpuasa tu sebenarnya membina ketakwaan. Itu asas yang kita sebut itu. Mana seorang berpuasa mengejar dari puasa dia untuk mendapatkan ketakwaan. Jadi kita kata takwa atau jadi dalam konteks ni macam kita terang itu kita sebut sikit seorang yang berpuasa dia kena sedar puasa dia benar-benar milik Allah Taala. Macam yang disebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin, kan, macam isytiharan kita tentang kedudukan kita sebagai hamba Allah Taala. Okay, kita kata solat kita inna salati wa nusuki, nusuk kita, ibadat haji kita, hidup dan mati kita milik Allah Taala, pentadbir sin alam. Itu pengisytiharan sebagai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks masalah menjadi seorang yang berpuasa, memang kita kata sifat itu juga mesti zahirkan. Maksudnya dalam keadaan kita berlapar tu, sebenarnya kita kena faham kita berlapar, kita menghalang diri dia, menghalang diri kita. Seorang menghalang dirinya, kita menghalang diri kita daripada makan minum kesubuhan dan berkaitan puasa. Mula dari fajar hingga terbenam matahari, kena sedarkan diri kita buat ni bukan kerana untuk urusan lain. Kita buat ni, amal kita ni baiki dengan kefahaman. Maksudnya kita kena faham takwa itu adalah utama. Maksudnya kalau kita buat perbuatan menahan diri tapi tidak kerana untuk mendapat ketakwaan, ada rasa orang perhatikan atas kita, kita rugi. Kita adalah orang yang sama rugi. Okay, so pengisian kita yang pertama tadi, ketika berpuasa kena bersentiasa ingatkan diri kita, ingatkan kepada orang yang kita suruh puasa, macam anak-anak kita, puasa tadi bukan kena bimbangkan berkenaan dengan perkara lain, tapi kerana yang pertama saya kita nak daripada puasa tadi adalah kita dapat perasaan ketakwaan. Dan kita kata kita bina dengan tiap kali kita buat kebaikan, kita ingat Allah Ta'ala perhatikan kita. Tiap kali kita buat kebajikan, kita rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. So itu basic asal yang sepatutnya menjadikan puasa seorang tu pada bulan Ramadan tahun ni, patut tahun depan lagi bagus. Ini lagi bagus ni masalah dia, lebih elok daripada tahun yang telah lalu. Ia berasal kepada asal pertama yang kita kata tadi, kesedaran kita tujuan Ramadan itu untuk ketakwaan, bukan untuk memperolehi sebarang perkara-perkara yang lain. Yang pada dimaksudkan utama adalah ketakwaan. Kita kena sentiasa macam kita tak buat benda yang salah tadi, so Allah nampak, Allah tahu, Allah dengar. So memang benda ni tadi memang kita kata basic macam ni memang patut setiap orang sedar. Bila nak baiki amal, dia kena sedar bahawa amal dia buat Allah tak perlu. Dia tak beramal pun Allah Ta'ala tetap masukkan dia ke dalam syurga atau rahmat Allah Ta'ala berdasar kepada kelayakan atau izin rahmat Allah SWT. Tapi nak layak kita dapat rahmat Allah Ta'ala, pertama kena elakkan, kita nak rahmat tadi, amal tu kena ada. Okay, amal tu. So jadi biasa pertama puasa. Okay. Bila seorang tu menahan diri dapat minum, ini saya dapati tak susah. Dia tak susah. Tinggalkan puasa, tinggalkan perkara larangan puasa untuk tajuk makan minum. Benda ni mudah. Tak ada sebarang kekeliruan. Tapi bila kita sebut tentang puasa tu menahan syahwat. Ini masalah. Kat sini kita dapati masyarakat Islam kita di Malaysia, terutama ialah kita nak bincang diri kita sebelum bincang pada orang lain. Kita tak dapat nak mengawal perasaan kita dalam konteks mengisikan mata kita dengan muka-muka ataupun keadaan yang tidak sepatutnya. Macam bab syahwat lah. Makan minum tak ada masalah. Anda tengok makanan orang masak kat televisyen, tak mengganggu apa-apa. Tak ada ganggu apa-apa. Orang tu masak kat televisyen, awak kat rumah dan sebagainya, ataupun isteri masak kat rumah, awak dekat orang tamu. Segala kita panggil segala perbuatan kita kata bab berkenaan dengan tajuk makan minum ni, alhamdulillah
Tapi problem saya perhatikan bab berkenaan masalah syahwat. Dia pasal dia, bila kebetulan kita difitnah kepada zaman sekarang ni dengan tajuk masalah artis yang sering contohnya pakai baju tak cukup. Bab ni saya perhatikan banyak orang kita dia tak kisah kat televisyen tu iklan buka ketiak ke, iklan buat ketiak angkat tangan tunjuk ketiak. So benda tu aurat. Seorang yang berpuasa melihat benda berkenaan merosakkan puasa dia. Bab tengok makanan tak rosak. Bab tengok penyanyi ke, pelakon ke dan sebagainya, yang mana kita kata pakaian ni tak mencukupi untuk menutup aurat, maka sering berlaku dalam masyarakat Islam kita di Malaysia, orang tak kisah bab ni. Dia jaga makan minum, tapi syahwat tak jaga. Okay. Nanti syahwat ni memang betul, saya tak nafikan. Baru ni ada tajuk kata-kata, ada tanya saya soalan, kita betul ke Syekh Albani rahimahullah, Imam Syukani dan beberapa orang para ulama menyatakan bahawa onani atau masturbation ketika berpuasa tidak membatalkan puasa. Ni benda ni bukan janggal. Dia orang bagi tahu macam kata dinukilkan oleh para ulama. Memang nukilan itu tepat. Betul para ulama tadi ada yang mengatakan bahawa dia mengatakan bahawa syahwat tu ataupun selagi tak ada persetubuhan jadi tak batal. So kalau orang tu dia even masturbation pun dia kata tak batal. Ini masalah kita kata dalam konteks kita belajar agama yang faham. Kita pilih yang ramai daripada para ulama berdasar kepada dalil. Dalil yang kuat kat sini adalah bila disuruh orang tu melarang diri daripada makan minum, kita faham. Tiba berkenaan dengan syahwat. Jadi itu masalah. Ialah movie datang. Semua benda-benda tadi kita ditayangkan di televisyen. Di televisyen kita, rumah kita buka, malaikat pun lari. Kerana keadaan kondisi yang tak elok tu. So basically kalau kita faham kat situ, bab membaiki Ramadan sekarang ni, yang saya akan nampak ada ruang yang sepatutnya lebih baik seorang jaga, ada masalah tajuk melihat kepada aurat yang bukan mahram. Bila aurat isteri kita sendiri pun, yang kalau dia kata merangsang syahwat kita, di siang hari Ramadan adalah salah. Sebab dalam Quran dalam surah Al-Baqarah 187 Allah nyatakan Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam ini berpuasa, malam berpuasa, untuk seorang tu bercakap membawa persubuhan kepada isteri dia. Maksudnya mukadimah begitu, sini cakap benda-benda yang kepada merangsang syahwat. Benda tu tadi malam halal, siang tak boleh. Siang tak boleh. So jadi ini kita sebut tadi sering dilanggar dan tak ada orang pun rasa salah. Dia televisyen lah tengok Hindustan lagi, masih tengok drama lagi, masih tengok sekian lagi. Yang orang-orang sebut tak menutup aurat. Tapi kita tak dapat perhatikan banyak orang buat tak kisah. Macam tak apalah, benda kecil je. Itu hak saya. Saya tak rasa salah. Ini semua-semua ni yang kita kata perbuatan amalan yang kita kata bertentangan. Sebab kalau nak Ramadan kita bulan ini, tahun ini lebih baik, di tahun telah lalu, maka memahami maksud dan tujuan berpuasa itu adalah sangat penting. Dan bentuk yang kat sini kita fahamkan, ini yang bentuk yang kita panggil cuba kita untuk kita baiki ruang. So Allah Alam, mungkin solution dia macam seorang tu cabut televisyen punya plug ke, kalau power saya gunting plug televisyen tu untuk pastikan pada bulan Ramadan pengisian waktu dia tak ada kepada bentuk-bentuk yang melalaikan ataupun menyentuh tajuk larangan puasa. Sebab kita tahu makan, minum, persetubuhan tu. Benda tadi kita kata mukadimah pun diikutkan kepada surah Al-Baqarah dan ayat 1 8 7 memang disebut bahawa tidak ada di situ sebarang ruang untuk orang tu berkumpul. Memang tak digalakkan pun untuk berkumpul. Tapi benda ni berlaku sekarang kan. Kita nak fahamkan, memang kita nak baiki puasa kita lebih baik daripada tahun ini. Baik. So pertama ni jaga bab ni. Supaya kita lebih baik, cari dalam ruang, potong kerja ekstrim. Cari ruang supaya televisyen rumah kita tidak terdedah
ataupun menunjukkan aurat ataupun keadaan yang tidak patut proper kepada yang bukan mahram kita. Kalau isteri kita kita kena jaga, apalagi bukan isteri. Okay. Itu pertamalah kita dapat lihat dalam masalah sudut amal dalam Ramadan. Yang kedua, yang patut dijaga berkenaan dengan tajuk ini kita start dengan siam, dia kena jaga masalah adab-adab berpuasa dan masalah berbuka dan bersahur. Jadi masalah godaan syahwat atau persetubuhan. Yang ini berkaitan dengan tajuk seorang tu menjaga puasa dia dari sudut masalah pengisian atau pengisian puasa sendiri. Tadi kita sebutkan masalah syahwat. Sekarang ni kita nak sebut yang lain. Okey. Jadi bila seorang tu berpuasa, dia kena pastikan berbuka dia, bersahur dia kena mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata la tazami ummati fi khair, sentiasa umatku dalam kebaikan, ma'ajjalu al-futur wa akharu as-sahur. Kalau mereka menyegerakan berbuka, lewatkan bersahur. Ini kena faham. Okay. Bila sebut sahur lewat, dan timbul tajuk masalah imsak. Yang sering masyarakat Islam kita ni kadang-kadang ada sahur awal, pukul 10 malam, sahur, lepas tu dianggap besok pagi dah masih lagi ada tenaga tersebut dan dia nak gunakan itu saja, tidak sahur. Tidak sahur betul. Sebab sahur ni sebenarnya dia balik pada asal. Dia adalah berkaitan asal dengan waktu. Waktu macam subuh, macam solat lah. Ini waktu tu sebenarnya lebih kepada nama waktu asalnya. Sebelum jadi nama khas bagi ibadat, nama khas bagi sebahagian ibadat. Okay. So bila kita sebutkan kat sini seorang yang berpuasa tu, kering tegak sikit okay. Seorang yang berpuasa tu dia kena pastikan berbuka bersahur dia menepati sunnah. Okey, macam mana? Pertama kena ada sahur. Pasal memang dari sebut dalam hadis yang sahih, beza antara puasa orang beriman dengan puasa Yahudi adalah mereka tak ada berpuasa. Maksud kita kena ada puasa. Kena ada sahur, Diorang tak ada sahur. Maksudnya puasa mereka tanpa sahur. Sedangkan kita orang Islam, puasa kita dengan sahur. Ini alhamdulillah mungkin zaman sekarang ni, zaman PKP ni tak ada kelang kabut masalah kerja lagi. Jadi mungkin banyak orang dapat mengisi dengan baik masalah sahur ni. Kerana sahur ni dia waktu sebenarnya. Sebelum daripada subuh, waktu itu dipanggil sebagai ashar. Sahur ashar. Maksud dia itulah waktu yang patut berlakunya makan, persiapan bagi masuk dalam Ramadan, dalam puasa. Mana makan sebelum bermula puasa. Itu dipanggil sebagai sahur. Jadi makin lewat makin bagus. Itu asas. Kedua, dari segi masalah berbuka. Amalan ni berbuka kena buka cepat. Tapi banyak orang kadang-kadang saya perhatikan berbuka dengan benda-benda yang berat terus. Macam roti ke ataupun nasi ke, daging ke. Yang mana semua makanan-makanan macam ni tak dinamakan sebagai mempunyai gula ringkas. Dan memang bila masuk badan kita, segala minuman yang kita yang berperisa kita beli, segala makanan yang seperti mangga, buah seperti pulut ke, nasi ke dan sebagainya. Yang mana kita makan makanan tadi, dia perlukan masa untuk dihadamkan sebelum masuk dalam saluran darah. So jadi secara asasnya orang yang berpuasa yang nakkan puasa lebih baik daripada tahun yang telah lalu, dia kena pastikan ketika berbuka puasa tu memang hanya berbuka dia berbuka tu dia mempercepatkan betul-betul berbuka tadi. Mana sebagai azan terbuka. Cuma kat sini yang kita katakan kita jaga sikit. Sebab banyak orang bila dia makan makanan berat, dia sebenarnya tak berbuka puasa ketika waktu yang dia kata berbuka. Contoh macam pukul 7 dia buka puasa, dia suka buka puasa. Dia makan benda berat. Ketika dia makan benda berat tadi, makanan yang berat dia makan tadi akan masih 2 jam sebelum dapat masuk dalam saluran darah. So basically bila dia makan benda berat, sekali dengan tamak sekalipun, maka secara tak langsung ia menyebabkan mereka akan kehilangan peluang mendapat sunnah Nabi berbuka dengan cepat. Maksudnya pasal dia buka betul,
Kalau dia makan macam tu, dia buka betul pukul 2. Kalau dia buka puasa ikut sunnah Nabi SAW, sebalik berbuka, dia makan, itu waktu berbuka dia. Ini secara saintifik, secara saintifik. Sebab makanan kita makan, sebut tadi kan, yang berat ni, karbohidrat sebagainya, dia perlukan 2 jam sebelum masuk darah. So, maksudnya ketika itu, orang ramai yang dah berbuka dari segi perbuatan dia, tapi kelihatan macam berbuka, dia tak buka lagi. Ini salah. So, kita digalakkan makan tamar, solat, kemudian baru sambung makan. Itu cara yang disebut dalam hadis Sunan At-Tirmidzi dan Abu Daud. Mendatang Nabi SAW menggalakkan buka puasa dengan tamar. Tapi buka puasa dengan tamar tadi bukan digandingkan benda lain. Air dia makan tamar, ataupun teguk air. Tapi pergi buka puasa dengan cara tersebut dan pergi makan dulu, pergi solat dulu. Dia bukan terus makan. Itu betulnya. Tapi kita kata benda sini banyak orang tak nampak. Banyak orang suka isi meja dengan makanan yang bermacam-macam sampai lupakan sebenarnya bahawa mereka tak ikut sunnah yang cara tersebut. Okey, baik. Itu ada masalah buka. Okey, jadi tadi bab syahwat jaga, bab buka puasa, tutup buka puasa pun itu pun kena jaga lebih baik. Kemudian selain itu juga adalah masalah pengisian waktu ketika kita berpuasa di siang hari. Ini generalize ni, maksud malam dan siang sekali. Okay, tapi kita nampak siang lah, pasal orang ramai siang akan jaga mata, jaga sekian, tapi waktu tu diisi dengan apa? Kosong. Kalau ada waktu kosong, dengan apakah anda mengisi waktu kosong anda? Okay. Yang ini kita kata yang kalau untuk membaiki Ramadan tadi, kita kena tahu bahawa memang kita balik pada asal dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi sebut berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan orang berpuasa mendapat ganjaran berkali ganda daripada keadaan biasa. Berkali ganda daripada keadaan biasa. Ambil khilaf ulama yang sedikit banding ulama yang banyak, adakah berdosa jika ambil dia? Okey, dia sebut khilaf. Khilaf kalau kita nak ambil, dia bagi khilaf muktabar ke tak muktabar. Jadi dalam konteks masalah khilaf ni, dia asas pertama dalil. Bukan masalah jumlah ataupun orang. Kalau yang datang dari satu pihak tu, dia ada dalil yang kuat. Yang ramai tak ada dalil. Yang seorang sudah kuat. Walaupun dia tak ada, ramai. Jumlah dia tak ada. Memang kita pula, masyarakat kita Islam kita ni, perbuatan bila kita ambil ulama yang sedikit tinggal yang ramai ni, dia dah masuk pada tatabu'ur khas. Mencari-cari kelonggaran. Dia tidak beramal kerana dalil, tapi dia beramal kerana orang. Maka benda ini masalah. Dan kita keluarkan hukum yang berlaku pada orang buat bid'ah. Dia kan kata, yelah memang saya dengar tak boleh, tapi ada ulama boleh kan. Ada ulama kata tak apa. Ini benda macam ni kena jaga-jaga sikit. Kalau sering berlaku, banyak orang dia merasakan bahawa tak mengapa kerana dia rasakan bahawa ada orang kata boleh. Kalau nak fikir ada orang kata boleh, benda ni satu pintu yang kalau kita buka, melimpah ruah masuk dalam Islam ni benda-benda yang tak senonoh. Ada orang kata boleh. Contoh macam ini, okay, saya sebut sebagai contoh lain. Macam solat, dalam ketika tengah solat minum air. Tengah solat, dahaga boleh minum air. Pendapat ni dah Abu Hanifah punya mazhab, ada. Tapi pendapat tadi marjuh dipanggil. Walaupun para ulama bercanggahan, sebab dia cakap macam tu, namun begitu kita anggap soalan kita adalah adakah khilaf itu muktabar atau tidak. Kalau khilaf tak muktabar, kan, maka tak sepatutnya kita panggil apa, kita ambil yang tak muktabar tadi dan jadikan hujah, boleh beramal kerana ada ulama kata boleh. Itu sangat salah. Okey, baik, sama boleh. So pengisian waktu, dia jadi kata siang hari Ramadan, pengisian waktu tu dengan macam mana? Nanti pengisian waktu kita yang biasa ataupun malam sekalipun, sama ada orang tersebut boleh, yang asal pertama Quran lah. Quran. So banyak orang sebut Quran ni, dia banyak tumpukan Quran tu pada ketika tadarus sahaja untuk mengejar khatam Quran. Sedangkan Al-Quran itu patut ditemani setiap waktu, bukan hanya waktu tertentu, sebab kita di hari akhirat kita mengharapkan Al-Quran tu menjadi teman kita di akhirat nanti. Tapi kalau sekiranya dia kita panggil apa, orang sebut
Ya, dia nak di akhirat puasa tu datang. Quran tu datang. Yang kita kata ada benda yang beri syafaat untuk diri kita pada kiamat nanti. Antaranya adalah puasa tu adalah Quran, sinari Quran ya, sinari Quran. So Quran akan menjadi peneman kita. Tapi syarat yang kita kena faham bahawa berapa lama kita duduk Al-Quran sehari. Kalau kita ambil sejam lah. Yang kita nak sekarang ni adalah dia menjadi pemberi syafaat bagi kita sepanjang perjalanan hidup kita kalau boleh. Tapi cara dia adalah dengan kita temani dia. Kita tunggu tunggu sampai satu keadaan suasana dah tua baru nak buat. Banyak orang kadang-kadang dia dah tunggu tua baru nak buat. Dia tak buat daripada muda. Sedangkan bila sebut tentang hadis Nabi tentang fadilat Quran, Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibi, kerana Quran tu akan datang hari kiamat nanti memberi syafaat kepada sahib ni, masalah kalimah sahib tu. Kalau bahasa Arab sahib boleh maksud pemilik. Tapi sahib juga maksud peneman, macam ashabun Nabi SAW, maksud dia adalah pendamping Nabi, orang yang mendampingi Nabi pergi mana. Kalau Nabi bergerak, Nabi buat apa, dia akan ikut. So jadi secara asasnya ini kita kata yang patut kita faham maksud Nabi SAW bila Nabi kata Quran tu, dan iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibi, kerana Quran ni datang hari kiamat nanti memberi syafaat kepada, maksud betul dia adalah penemannya. Bukan pemiliknya, penemannya. Mana orang yang ditemankan Quran. Walau dia tidak hafal. Sekalipun tidak hafal. So asas pertama untuk seorang tu dapat pahala, Nabi kata bacalah Quran. Nabi tak kata hafallah Quran. Sebelum kata bacalah Quran, jangan tunggu. Sebab kalau orang tu hafal Quran sekalipun dia tinggalkan membaca Quran, maka dia adalah salah. Bukan tunggu kena langgar kuat-kuat. Memang kita kata kena faham macam tu, maksudnya memang kita sepatutnya memang macam tu keadaan kita faham. Itu yang masalah yang kita kata sering berlaku. Banyak orang tak nampak bab ni, bab berkenaan dengan bagaimana puasa tadi dan Quran tu dengan kita macam mana. Sebanyak manakah Quran yang kita. Ini kena jaga sikit. So kita nak fadilat Quran teman kita hari kiamat nanti. Tapi kita teman Quran sikit-sikit, maka tak dapatlah kita janji tersebut. Sebab tu pengkhususan. Waktu kita paling banyak mesti dengan Quran. Bahkan memang Quran itu zikir paling baik. Kalau kita kata zikir macam mana? Selawat macam mana? Zikir paling baik adalah Al-Quran. Zikir paling baik adalah Quran. Dan cara betul kita dengan Nabi SAW adalah kita pegang panduan baginda. Dan ini panduan datang dari baginda sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang arahkan kita bacalah Quran. So dengan sebab itu isilah. Memang zikir banyak. Orang nak berzikir pagi petang, berzikir subhanallah ke alhamdulillah Allahu akbar ke terpulang. Itu tak ada masalah. Tapi yang kita kejar adalah masalah yang paling kritikal, iaitu Quran. Kita tahu Quran apa juga kita mulia, kita umat Muhammad mulia sebab Quran. Tapi masalah Quran yang kita ada, kita bimbang hanya kita pakai ketika tadarus Al-Quran saja. Sedangkan waktu kosong sepatutnya dah kita cabut pula televisyen. Televisyen tak nyala dah. So masa kosong apa? Quran lah, Quran. Sentiasa dengan Quran. Ini di antara bentuk pengisian amal yang terbaik. Kemudian okey. Adik kawan saya umur 30 dan masih belum berkahwin, dia mempunyai satu tabiat sendiri, dia kata yang tak tahu habit tersebut dikategorikan sebagai onani. Yang ia sering lakukannya termasuk dalam bulan Ramadan sejak awal dia balik sampai 14 tahun. Dia juga tak tahu yang perempuan tu ada air mani. Kadang-kadang habit dia sendiri keluarkan air mani. Jadi dia baru tahu sekarang. Dan dilema. Dia kena tinggalkanlah. Apakah puasanya dalam bulan Ramadan dahulu kira sah tidak? Tidak, konteks dia tak tahu. Bila orang tak tahu hukum, dia tak tahu hukum perkara tadi membatalkan ke tidak. Macam kisah para sahabat solat, ingatkan boleh bercakap lagi. Kan kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia bercakap dalam solat. Bila teman sebelah dia bersin, dia kata, yarhamkallah. So orang suruh dia diam.
Nabi tak suruh dia ulang balik solat, menunjukkan kejahilan dia tentang hukum, menyebabkan amalan dia masih lagi sah. Ini pasal ini ada, bukan ada hak, kaidah masalah hak manusia sebagainya lah. Kalau hutang tak lain, ini memang kita kata dia ingatkan bahawa dia punya amalan sah. Tapi selama ni rupanya dia tersilap. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebab kejahilan macam ni dimaafkan. Menyebabkan amalan dia masih lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kes adalah macam kes orang tu ingat solat boleh bercakap, rupanya tak boleh cakap. Dia bercakap. Tapi bila lepas solat, Nabi tak suruh ulang solat balik. Menunjukkan solat dia sah. Macam juga puasa. Yang kisah ni tak perlu pakai mazhab lain. Memang puasa dia sah. Tapi dia tak boleh teruskan lagi lah. Pasal syahwat dia ambil buat apa. Sebab dalam hadis Bukhari datang, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dia tinggalkan. Mana orang tu, Allah Ta'ala kata puasa tu untuk aku. Seorang hamba tu meninggalkan makan dia, minum dia dan juga syahwatnya kerana ku. Sekarang dia kata orang tak tinggalkan syahwat. Syahwat tadi bukannya kena persetubuhan je. Maksudnya dia tinggalkan lah. Maksudnya insyaAllah dia punya puasa dia yang telah lalu masih lagi sah. Tak boleh. Tak ada fidyah. Dan juga ditinggalkan sini. Tak kisah, benda tak ada masalah. Benda tak dikira sebagai ni, pasal dah tahu, dia baru tahu. Start sekarang dah tak boleh. Yang ketika dulu Allah ampunkan dia, tapi benda tu insyaAllah puasa dia diterima oleh Allah Ta'ala sebab dia jahil, tak tahu hukum. Ingatkan benda tu tidak salah. Ingatkan tak salah. Rupanya salah. Maka dia terima tajuklah, tak ada masalah di situ. Benda berkenaan masih lagi berjalan. Macam orang yang makan pun, kalau ingatkan dia terlupa, tak tahu dia berpuasa. Lepas tu lah puasa punya. So dia punya makanan tidak merosakkan ibadat dia. Itu asas. Baik. Sama balik. Okay, so jadi bila kita tadi pengisian ketika ni waktu paling siang dan malam sebenarnya. Siang atau malam, pengisian utama kita adalah mesti dengan Quran. Mesti dengan Al-Quran. Banyak zikir, banyak benda kita tahu. Tapi kita kena faham bahawa Quran itu yang utama. Quran itulah yang paling utama. Okay? Baik. Okay, seterusnya. Di antara pengisian ataupun ketika dia beramal, okay, kita ambil qiyam pula. Dalam masalah qiyam Ramadan. Okay, bila kita nak pastikan amal kita lebih baik daripada yang dahulu, berdasar pada ilmu yang kita dah belajar. Okay, sebenarnya bila sebut qiyam tu, kita kata bahawa jumlah rakaat tidak menjadi masalah. Maksud dia, orang tu nak buat banyak mana silakan. Sebab apa yang Aisyah ceritakan dia nampak, itu dia tak pernah salahkan. Tapi ia tak menafikan perbuatan luar daripada kawasan, daripada rumah. Dan apa di luar rumah yang Aisyah tak nampak, para sahabat lain nampak, kita kena iakan. Aisyah punya apa nampak tidak membatalkan atau merosakkan yang di luar daripada batasan dia lihat. Ini asas yang kena jaga sikit. Bab berkenaan yang tajuk bila kita kata apa? Kita kata masalah qiyam Ramadan ni kan. Memang Aisyah kata 11, tapi Nabi sendiri tak pernah kata berapa. Nabi tak pernah kata berapa. So, jadi para ulama kata macam mana? Ya, faham. Sebab kadang kita dengar orang sibuk jumlah rakaat. Ada sibuk berkenaan dengan masalah apa? Masalah apa? Jumlah rakaat tadi. Witir tu salam 3 ke 1. Salam 1 ke, salam 2 1 ke, ataupun 3 rakaat 1 salam. Kena asing 2 1 ke, ataupun boleh buat terus 3. So basically kalau dalam kes masalah qiyam pula, dengan jelas kita kata bahawa memang kita tahu bahawa malam Ramadan tu kita akan laksanakan qiyam. Dan kita sebut itu bahawa kalau orang tu dah tidur, dia jaga balik, dah panggil apa, itu patut tak qiyam Ramadan. Walaupun dinamakan tahajud. Okay? Tak nama tahajud. Bila orang tu dah bangun tidur, lepas isyak dia tidur, dan dia bangun balik, kita bangun balik tadi, solat apa dia buat lepas daripada tidur tadi dipanggil sebagai qiyam. Ataupun dipanggil sebagai tahajud. Tahajud lebih tepat tahajud. Kalau qiyam ni kita kata lepas isyak terus buat, kita kata benda berkenaan boleh dan harus. Tapi afdalnya adalah seorang tu qiyam atau bangun malam atau solat ketika sepertiga akhir malam. Sebab tu bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia gabungkan orang ramai di belakang,
Ubay bin Ka'ab. Dia sebut sendiri, dia kata walladhi yanamu anha. Sebab bid'ah inilah dia, dan orang yang tidur daripada ini, yang tak daripada hadir ini tidur, tak hadir yang aku buat ni, solat lepas ni baik daripada siapa yang hadir. Mana siapa yang hadir ni bagus, tapi yang tak hadir lagi bagus, lagi elok. Umar sendiri, walaupun dia pasal ketika Ubay bin Ka'ab solat tu, dia solat sepertiga awal, dia akan solat pada awal malam. Start awal malam Isyak, sambung terus dengan qiyam Ramadan tarawih. Tapi kalau dia terus. Tapi kalau yang sebaiknya adalah sepertiga akhir. Waktu yang dia udah 2.30 kepada subuh tu, itu waktu yang terbaik sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita kata dari masalah qiyam ni, kita harus untuk buat awal malam untuk kita sambung rehat. Tapi kita lebih baik buat di akhir malam, awal malam. Ini pilihan waktu. Kalau pilihan rakaat lah, dia macam kita terang itu, dia orang tersebut tak kisah dia pilih 8 atau 4. Tapi kalau sebaiknya, kalau dia solat dengan baca panjang-panjang, 1 rakaat, 2 muka ke, 2,5 muka ke, untuk cukupkan 1 juzuk. Jadi dia boleh ketika tu jumlah rakaat sikit bila bacaan tu panjang-panjang. Tapi bila bacaan yang pendek-pendek, maka seeloknya dia ambil banyakkan bilangan rakaat. Banyak. Dan kalau kita dah qiyam di awal malam, akhir malam tak ada qiyam lagi dah. Dia pilih salah satu je. Sering orang kadang dia all out, saya perhatikan, bersungguh-sungguh Okey. Dia bersungguh-sungguh, dia kata nak buat ibadat tadi, dia qiyam daripada awal malam sampai akhir malam. Ni masalah. Ini sangat tak betul. Okay. Walaupun sering kadang orang Melayu kita pergi Mekah kan buat kerja macam ni. Dia ambil dua-dua sekali. Sedangkan imam Masjidil Haram sendiri pun tak solat dua-dua solat. Ketika yang awal solat awal malam, yang akhir malam akan tidur, rehat. Kemudian bila orang akhir malam, orang awal malam solat pula. Orang awal malam tak datang tak apa. Pasal kita pada asas pertama mesti ada waktu rehat. Qiyam itu qiyam, tapi rehat mesti ada. Tak boleh seorang tak ada rehat. Ini masalah yang saya perhatikan. Sering berlaku, orang tak jaga bab ni. Bab amal. Tapi dia tak ada rehat. Pasal sebab apa? Kualiti. Dia bukan masalah kuantiti, dia kualiti. Bila kita ibadat, kita perlukan kualiti ibadat. Macam mana kita nak bagi lebih bagus tahun lalu, lebih baik tahun akan datang, kalau kualiti ibadat kita masih lagi sama. Bila orang sebut contoh solat dalam keadaan mengantuk, okey, macam apa nilai dia punya solat tu punya kedudukan. So kita tahu bila dia solat dalam keadaan mengantuk, dia tak dapat fokus. Tidak tadabbur ayat Quran, tidak juga kepada hafalan, tidak juga kepada banyak benda, dia akan tertinggal. Sejarah asasnya sebab kenapa kita kata kat sini, sebaik-baiknya orang tu bila beramal untuk qiyam Ramadan contohnya, dia kena biasakan atau pastikan dia pilih salah satu. Dan kalau boleh dia ambil contoh macam jumlah sikit rakaat, panjangkan bacaan. Itu betul. Bukannya dia main panggil tak kisah ambil yang mana satu nak. Dia kalau dia kata dia ambil jumlah sikit, panjangkan bacaan. Kadang ada orang dia nak solat 4, 3. Memang saya tak ada masalah. Tapi masalah sekarang ni, adakah 4 rakaat sesalam, 3 rakaat sesalam kan? Adakah soalannya bacaan dia sepanjang yang macam Nabi baca? Itu kena jaga juga. Kalau tak sepanjang tu kita ambil salah satu. Kita ambil seronok berkenaan bekas, tapi dia tak ada berkenaan dengan tajuk masalah amal. Seronok satu benda lah. Jadi sebab tu kenapa kena jaga sikit. Pilih salah satu waktu. Baik. Supaya kita beramal dalam keadaan cergas dan juga kuat. Bukan dalam keadaan letih dan lesu. Okey. Jadi dalam bab berkenaan dengan qiyam tu, asas tu kena jaga. Kemudian selain itu juga kita kata kita ambil yang dikatakan sebagai pengisian dalam Ramadan ni yang supaya lebih baik. Kita tengok pada sudut yang lain daripada yang basic. Yang ketiga tu kita kata bersedekah atau infak. Infak
Memang kita kata infak Ramadan ni adalah berganda-ganda nilai dia. Wallahu a'lam. Tapi Nabi SAW sendiri sebutkan, tunjukkan dengan perbuatan baginda. Yang para sahabat kata, Nabi lebih lebih pemurah ataupun lebih ringan untuk memberikan pada bulan Ramadan banding bulan-bulan lain. Terutama ketika mana Jibril datang merajaah Al-Quran dengan Nabi SAW. Dengan sebab itu Ramadan ni kita kata patut kita lebih kuat untuk berinfakkan harta, sama ada dalam iftar, teranggu iftar ke, ataupun kalau kita tak tanggung iftar dia bagi duit bantuan kepada orang ke. Kalau tidak tak ada duit tu, kita ada pada diri kita, keluarga kita sendiri. Kita belanja untuk mereka makan yang lebih sedap dan sebagainya. Kita pastikan mereka cukup bekalan makanan harian mereka. Jadi benda-benda macam ni juga sedekah. Yang kita kata apa besar nilai dia. Tapi sebenarnya kalau kita nak fahamkan, memang Ramadan tadi datang dikaitkan dengan sedekah tu kuat sebab perbuatan Nabi SAW. Nabi sendiri baginda ni, para sahabat tengok banyak bersedekah, berapa ringan bersedekah, mudah bersedekah ketika bulan Ramadan. Bulan lain masih Nabi pemurah, bulan Ramadan lebih pemurah, lebih ringan untuk memberikan infak. Ini dia jaga. Jadi dengan sebab tu, bila seorang tu bulan Ramadan, dia kena bermudah-mudah. Kadang memang betul lah, kita tak suka orang minta-minta. Kadang ada orang kata, ustaz orang ni minta. Kita tak suka orang minta. Tapi dengar sini, dia pada konteks masalah orang minta ni, Allah Ta'ala sendiri beritahu kita, wa ammas sa'ilah fala tanhar. Ada pun orang yang meminta, jangan kamu sergah. Bagi dengan baik, bagi elok, ataupun kalau tak nak bagi pun senyum. Jangan kita dah lah tak bagi, kemudian kita kutuk pula. Itu lagi salah lah. So kadang-kadang benda macam ni, kita ada perasaan jiwa kita infak ni, kita tak boleh nak praktiskan dengan betul. Macam saya sebut itulah, kes Rohingya, contohnya kan. Memang kita sebutlah, kita sering mengambil iktibar berkenaan dengan kejadian iman para sahabat diuji. Kita pun kena tahu iman kita diuji. Seorang dua orang datang keluarkan video kebukan dekat internet, bagi kononnya bagi pihak orang Rohingya. Tapi last sekali kita terpengaruh dengan benda macam tu, dan kita habis pahala Ramadan kita. Bukan kita infak lagi, infak sahih dah berhenti. Kita infak dan kita mula sibuk dengan membuat saham kutuk orang yang itu sangat teruk kan. Kalau tak nak bagi pun kita senyum, kita diam, kita cakap yang baik. Tapi kalau kita sakiti, itu adalah salah. Saya baru ni adalah 3-4 orang untuk sebutkan. Kita sebenarnya benda ni kerajaan Malaysia pun terkejut macam mana benda ni jadi besar. Pasal ada orang yang tunjukkan, dia follow semua maklumat, korang tulisan orang A atau orang B atau orang C kata macam ni kan. Bila cuba dia cari balik, orang yang bercakap tu tak ada. Tak jumpa. Akaun dia tak ada dah. Ini nak tunjukkan mana benda ni, sebaran ni macam nak mengenakan kepada orang-orang tertentu, kita terlibat sama. So, kan memang kita kata, yalah, kita tahu pengorbanan orang-orang Ansar. Kita mungkin takkan jadi macam orang Ansar. Tapi cuba kita ambil iktibar macam ni orang Ansar. Orang Ansar dahulu zaman Nabi SAW. Kan mereka ni orang-orang Aus dan Khazraj daripada Madinah. Bila mereka tawar pada Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah, Nabi terima akan tawaran mereka. Dan bila Nabi terima, SAW, Nabi terima tawaran mereka untuk pindah ke Madinah, yang jadi tajuk dia adalah perangai dan sikap mereka. Allah nyatakan dalam surah Al-Hashr ayat ke-9. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Orang yang menyiapkan dar tempat tinggal, wal iman sebelum daripada orang-orang min qablihim, sebelum daripada orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan dia tiadakan tempat tinggal iman sebelum orang muhajirin datang, dan mereka suka pada orang yang berhijrah mereka. Dan mereka wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tak ada sebarang keperluan atau rasa berkeinginan atas apa mereka infakkan atau mereka berikan, belanjakan. Wa yusiruna ala anfusihim, mereka lebih ke orang lain atas diri mereka, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka ada kepayahan. Ini benda yang kita kata, benda yang kita tak perasan. Tapi baru-baru ni saya tengok habis kan. Ramadan kita, bagi setengah kita ni,
tidaklah lebih baik daripada yang lalu. Mungkin tahun lepas tak ada kumpulan apa untuk kita kutuk beramai-ramai. Tapi bulan Ramadan tahun ni dapat separuh. Sebagian orang kutuk orang orang Rohingya sebagainya. Habis rosak terus. Rosak terus. Kita bagi apa? Dia infak kita bagi, sakiti pula. Ini masalah. Jadi secara basic dia, memang kita kata apa secara asasnya memang sedekah itu digalakkan. Tapi bulan Ramadan lagi dahsyat. Tapi kalau kita tak sedekah, pasal kita kena tahu adab bersedekah kan. Kalau Allah nyatakan yang surah Al-Baqarah ayat 262. Dan dia tajuk infak harta ni dia start 262 sampai 262 sampai ayat 274. Dalam tu ada orang letakkan antara adab-adab menginfakkan harta. Antaranya Allah nyatakan ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Orang beriman, dan kamu batalkan akan sedekah kamu dengan mengungkit dan juga menyakiti. Ini kita kata memang Allah Taala letakkan garis panduan. Contoh yang paling utama, jangan kita bersedekah dalam keadaan kita mengungkit ataupun menyakiti. Ada sebenarnya batallah sedekah kita, rosaklah akan pahala sedekah kita. Jadi basically kalau bulan Ramadan ni, dia katalah yang berlaku macam kisah tu yang infak tolong sebagainya. Jadi dia kata orang sebut keluarkan kata-kata yang tak elok, macam lupa pula berkenaan masalah susah senang manusia ni Allah Taala kitarkan. Ada hari orang senang, kita susah. Ada hari kita senang, orang susah. So kita bimbang kan. Bila saya sangat bimbang bila baru-baru ni jadi kes yang tersebut tentang Rohingya ni, saya bimbang orang tu lupa sebenarnya Allah Taala boleh terbalikkan keadaan bila masa. Dia lebih masuk Allah Taala nak. Kita yang sangkakan bahawa kita ni ada daulat terbesar, takkan boleh diganggu-gugat akan tajuk negara kita macam mana. Ini jaga-jaga. Salah faham macam ni yang menyebabkan kita akan rasa tertipu, dan kita akan rosak kita punya perasaan kita dan amal kita. Sebab tu bila saya kata jaga-jaga sikit. Okey. Sebab kita kata benda tersebut orang tutup sebagainya, macam lupa diri. Macam tak puasa. Mungkin nak dipahamkan kat situ, saya fahamkan. Mungkin nak faham kat situ maksudnya sabar tu hilanglah. Sedangkan puasa bulan kesabaran. Dia hilang sabar terus. Dia tak fikir langsung dah. Kan, tutup macam-macam, halau lah, buanglah, bunuh je lah sebagainya. Ni kan bilang rosak lah. Jadi kita kata puasa kita macam nak lagi baik dari tahun lepas. Tahun lepas tak ada ujian Rohingya ni, tahun ni ada ujian Rohingya. Bila sekali keluar macam-macam ayat. Kan, kata-kata yang seolah-olah macam kita tak vulnerable, kita tak boleh didedah Allah Taala kepada bahaya seumpamanya. Ini dia jaga sikit. Kita bukan mencari, tapi kita kena tahu ancaman yang akan datang pada masyarakat kita, daripada diri kita dan juga negara kita macam mana. Tapi yang terutama dia bentuk ancaman Allah Taala sendiri. Itu yang jaga. Baik. Assalamualaikum. Maaf Ustaz dah cover soalan saya. Ada cover dah? Lima satu soalan tadi. Okey, bila sosial ada pamerkan macam-macam juadah melahirkan rasa syukur atau rezeki melimpah. Adakah perkara tersebut bertepatan dengan konsep bersyukur terutama bulan Ramadan? Dia syukur di bulan Ramadan ni bukan maksud dia dengan cara sebut, dia syukur ni dengan banyaknya ibadat lagi. Kalau setakat syukur makanan tu ada, ini tak cukup lagi. Syukur ni bukan dizahirkan dengan contoh dapat makan buat maksiat. Banyak orang dapat makanan, tapi dia tak buat makanan tu tadi sebagai kita panggil pemangkin untuk dia makin beribadat. Itu masalah dia. Semua orang seronok dengan nikmat, syukur di atas nikmat. Memang kita kata sering berlaku. Tapi masalah sekarang ni yang syukur tuntutan agama bukan macam tu. Macam kalau contoh macam syaitan, iblis kan, dia tahu orang cipta dia tak kata ada makhluk yang cipta dia. Dia tak kata diri jadi sendiri, dia sebut Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Tuhan dia. Sanjung Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Tapi dengan kita dia langgar. Ini kena faham, dia tak ikut perintah Tuhan. So syukur paling betul adalah
bukan macam gratitude kita pada mak bapak kita, bukan dengan kita banyakkan tampal rumah kita dengan gambar orang, tapi dengan kita patuh akan kehendak mereka. Itu lebih membahagiakan mereka banding yang lain. Okay, kena jaga-jaga sikit. Okey. Okey. Baik, Assalamualaikum. Jadi bila kita kata infak tadi, kena jaga-jaga sikit sebab infak kita senang atau susah betul ketika tengah PKP tu. Kita kata dengan dia tak boleh bekerja sebagainya, income hilang. Tapi dalam masa pun kena ingat, bukan maksud dia bila kita susah menginfakkan harta, tak boleh. Bahkan infak harta ketika tengah rasa takut untuk jadi miskin, itu lebih besar nilai dia. Bukan infak bila rasa tak perlu duit. Sebenarnya infak yang paling besar adalah bila para sahabat tanya, dia kata, Rasulullah, ayu sadaqati azam, sedekah mana yang paling besar? Paling besar, mana sedekah paling besar? Dia kata, anta sadaqah, sedekah paling besar adalah bahawa kau bersedekah, wa anta sahihun syahi, dan keadaan kau sihat dan berikut. Kau sihat dan kedekut. Tarjul ghina, kau harap jadi kaya. Wa takhshal faqra, dan kau bimbang jadi miskin. Ketika itu, nilai kita punya sedekah paling besar. Betul, dalam surah apa, dalam surah Al-Baqarah Allah kan, wa atal mala ala hubbihi, diberikan harta di atas kesayangan dia. Maksudnya walaupun dia sayang, dia masih berikan harta dia. Itu konsep yang kena fahamkan betul-betul. Maksud dia memang kita panggil dizahirkan kesyukuran tadi tu, dengan kita buat dalam keadaan susah pun kita buat juga. Itu lebih tepatlah. Tayang gambar tu bukan apa, lebih beri riak je. Bukannya happy dengan makanan tu. Instagram ke ini ke gambar kan. Terima kasih sayang makanan hari ni. Memanglah bagus daripada segala sudut orang kata ni. Tapi benda berkenaan dia lebih kepada tindakan. Katakanlah tulisan tu ada. Terima kasih sayang atas kek yang diberikan. Terima kasih sayang kerana sekian. Tapi dari segi masalah layanan tak pernah menepati kehendak isteri ataupun kehendak suami. Masih tak dikira sebagai bersyukur, berterima kasih. Gratitude dengan kita balas kepada yang buat baik itu dengan lebih baik lagi. Itu betul. Bukan dia cakap terima kasih di mulut kemudian langgar balik apa yang dia larang. Okey. Baik. Okey. Okey. Jadi saya rasa mungkin pasal tajuk amal ni boleh katakan keseluruhan kita tahu. Cuma mungkin kena reminder sikit je lah. Remind sikit every time masalah masa, mata kan. Contoh macam apa Nabi kata barang siapa yang tidak tinggalkan kata-kata dusta ataupun beramal dengan kata-kata dusta, dengan dusta tidak ada Allah Taala sebarang hajat bahawa dia tinggalkan makan minum dia. Mana makan minum tak nilai si Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal makan minum dia seharian tu tak nilai si Allah Taala. Jadi maksudnya memang kita kata di selain itu ada puasa lain, contoh macam kita kata jadikan puasa kita lebih baik, pastikan jangan kita langgar sebarang larangan ataupun perkara yang merosakkan kesempurnaan puasa kita. Itu basic dia. Jadi kita buka lah untuk soalan. Kalau anda kata ada lagi soalan. Saya rasa soalan tadi yang kes onani tadi jelas. Bukan masalah khilaf tu, muktabar. Khilaf tu, saya kata tak muktabar sebab apa? Pasal bila orang kata, ada ulama kata boleh. Itu bukan alasan. Contoh macam Hanafi kata, onani tak membatalkan puasa. Tapi itu pendapat mereka ni soalan sandaran dalil apa. Kalau setakat dia kata tak ada dalil kata onani itu membatalkan puasa, Quran datang dengan sebut syahwat, sebut benda paling ringan, paling ringkas. Kan? Bila sebut berkenaan dengan uhillukum at-tasiyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam berpuasa untuk cakap lucah pada isteri kamu cakap bahawa berpersuhan. So itu cakap pun dihalalkan malam. Kalau siang tak halal lah. Itu maksud dia. Cuma masalah batal puasa ke tidak kan. Pada konsep dia sebut dalam macam kes yang Nabi kata lah. Kalau barang siapa tak meninggalkan kata-kata dusta atau beramal dengan dusta, aku tak ada hajat kepada tinggal makan dan minum dia. Tak ada nilai. Walaupun ada, tak ada nilai. Tak ada akad nilai. Yang kita tahu bahawa kita nakkan Ramadan kita makin bernilai si Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Okay, jadi lain yang lebih baik yang kita kata nak jadikan dalam bulan Ramadan ni adalah masalah doa. Doa. Bila kita nak Ramadan kita bulan tahun ni lebih baik dari tahun yang lalu. Yang pertama antara benda penting kita kena pastikan adalah doa tidak putus kepada Allah Taala, mengharapkan akan kehendak kita dibaiki
berbanding tahun dahulu dan dapat lebih baik tahun akan datang. Ini mesti balik pada doa. Balik pada doa. Sebab kita faham bahawa dalam konteks masalah kita mendapat taufik untuk ibadat dan sebagainya, semua datang daripada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala yang berikan. Kalau kita dapat solat berjemaah, Allah berikan. Allah Ta'ala sekat. Kan? Sekarang lah Allah Ta'ala sekat. Dulu kita dapat pergi kelas agama, dapat iktikaf di masjid, dapat kita pergi sedekah sebagainya, ajak makan. Benda tu semua dah boleh, dulu boleh, sekarang tak boleh. Allah tak tarik dari kita. Dia nak hentikan kita dapat fadilat tadi, dia hentikan dengan sekarang berikan virus ni. Habis semua. Segala apa yang dahulu kita boleh buat dengan mudah, tidak lagi mendapat sebarang ruang. Ini jelas. Jelas. Dengan sebab itu, kita faham bahawa dalam kita nak perubahan, Ramadan kita lebih baik daripada yang lalu dan bertambah baik pada masa akan datang, mesti seorang tu ingat bahawa taufik dia, penempatan dia, ditempatkan dia kepada kebenaran, kepada keelokan sebagainya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, doa kepada Allah Ta'ala tidak boleh putus. Sentiasalah dia memilih musim ini, kerana musim berdoa ni adalah di antara perkara yang berkaitan tajuk ketika orang berpuasa, ketika berbuka puasa, ada di antara waktu-waktu makbul doa. Maka uruskanlah, pastikanlah kita berdoa banyak pada bulan Ramadan ni. Okay, baik. Ada 20 minit je. Okay, saya buka untuk soalan lah. Kalau boleh ada soalan, kita layan soalan. Macam saya kata tadi, perbuatan nak bagi ke Ramadan lagi baik ni, sebenarnya lebih tepat, kita dah banyak kali dengar. Cuma asal nak praktiskan saja. Okay, jadi kita ambil soalan insyaAllah. Baik. Orang ni tadi lepas kering, mulut saya kering. Okay. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, 9.45 kita berhenti. Kalau ada soalan, kita sambung tengok macam mana. Ada soalan? Saya buka. Silakan. Kalau tak cakap pun tak apa. Ada soalan tak? Tak ada? Admin tak ada Tak ada 9.45 kita berhenti. Ya Allah, la syarikalah. Admin, takmir tak ada soalan? Setakat ni tak ada, Ustaz. Tak ada. Kalau tak ada, tak apalah. Jadi kalau anda kata tak ada, kita rasa keadaan insyaAllah semua dah faham. Pasal balik pada asal macam saya sebut adalah tajuk kita bincang ni sebenarnya tajuk yang berulang bagi setiap orang yang berpuasa. Kalau umur 40 tahun 40 tahun dah dengar, kalau kita dah 5 tahun 7 tahun kita dah 30 lebih tahun kita dengar tentang puasa, tentang Ramadan. Cuma macam saya lah nak jadikan lebih baik tadi, kita kena pastikanlah ilmu dan amal. Ilmu berkaitan puasa tu, Ramadan tu, dan juga amal dalam Ramadan tadi. Dia kena pastikan
bertepatan dengan apa ilmu yang dia jumpa. Dia cari ilmu, kemudian cek balik ilmu yang dia cari tadi, dia amalkan tak dalam Ramadan. Jadi kalau gandingan tu berlaku, insya-Allah Ramadan yang tahun ini lagi baik daripada tahun lepas, dan kemudian tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini. Sebab memang Allah Taala janjikan kepada orang beriman beramal soleh, memang untuk mereka ada kelebihan itu. Dia dulu sekali baik. Ustaz. Ya, saya. Ustaz, Yep. ni tadi kan Ustaz ada cakap kalau solat sunat kan, macam solat sunat tarawih kan, yang tu yang dilakukan malam lah. Lepas tu solat sunat juga sama, lepas tu waktu tahajud kan. So Ustaz kata tadi macam buat salah satu. Maksud saya pilih salah satu, pilih kalau awal malam atau akhir malam. Sebab kita perlukan kepada Macam biasa orang ingat kan tarawih, waktu tarawih tu lah kan, waktu lepas isyak tu, lepas tu macam sebelum sahur tu bangun awal sikit solat tahajud. So ni maksudnya salah satu ke atau sebenarnya boleh buat salah satu. Sebab tu kenapa kita contoh kita baca hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang dalam apa yang disebut berkenaan qiyam Ramadan Nabi SAW. Dia kata tidak qiyam Nabi SAW bersama kami Ramadan kecuali dah tinggal 7 hari nak habis, mana-mana 23. Ini lafaz hadis tidak qiyam bersama kami Rasulullah SAW Ramadan melainkan pada tinggal 7 hari nak habis Ramadan. Nabi qiyam bersama kami sampai sepertiga awal malam. Mana the first 23 tu Nabi solat lepas isyak sampailah sepertiga awal malam, macam pukul 10.30, pukul 11.30. Lepas tu Nabi berhenti. Kemudian Nabi masuk rumah. Dan Nabi tak qiyam bersama kami ketika malam, tinggal 6 hari nak habis Ramadan. Malam 24 Nabi tak qiyam bersama diorang. Qiyam di rumah Nabi buatlah, qiyam bersama diorang Nabi tak qiyam. Kemudian Nabi qiyam bersama kami ketika malam 25. Dan Nabi qiyam bersama kami sampai separuh malam. Daripada lepas isyak sampai separuh malam, pukul 12. Terus ibadat sampai pukul 12. Kemudian Nabi masuk rumah. Ketika nak masuk rumah tu, seorang sahabat, satu riwayat kata Abu Dzar yang tanya, dia kata, "Ya Rasulullah, kenapa tak engkau buat sunat bersama kami baki separuh lagi?" Diorang minta tambah lagi separuh malam. Nabi dah qiyam dengan mereka separuh malam, dia nak separuh malam lagi. Nabi kata, barang siapa qiyam bersama imam, balik bersama imam, ditulis untuk pahala sepanjang malam. So maksudnya dia automatik dekat situ. Okay. Nabi SAW sarankan dan supaya mereka balik rehatlah. Dah qiyam imam balik. Separuh lagi tidurlah. Kemudian malam 25 Nabi tak qiyam bersama kami ketika 4 hari nak habis Ramadan. Malam 26 Nabi tak qiyam. Kemudian Nabi qiyam bersama kami bila tinggal 3 hari nak habis Ramadan, dan Nabi qiyam ketika sepertiga akhir malam. Maksudnya lepas isyak Nabi tak bangun bersama mereka. Nabi qiyam lepas sepertiga akhir malam. Nabi qiyam. Jadi kat sini saya kata atau tu saya kata atau dia sebab apa? Sebab bila orang tersebut dia buat ibadat kan, dia perlukan kepada tenaga dan juga konsentrasi. Kalau dia kata dia qiyam Ramadan, dia kelang kabut daripada awal malam sampai akhir malam dia solat, dia akan membawa kepada masalah. Tak ada fokus, hilang konsentrasi, letih, badan penat. Dan last kali kadang sampai last kali subuh terlajak pun ada. Ini pasal ini kes-kes benar. Ada orang cerita dia pergi qiyam Ramadan dekat Masjidil Haram. Saya kata kan, imam Masjidil Haram pun gili-gili. Maksud dia yang qiyam awal malam tak datang akhir malam. Yang qiyam akhir malam tak datang awal malam. So dia orang bagikan tugas. Sebab tu yang betulnya seorang tu dia kena ambil sebahagian dari malam tadi untuk ibadat, bukan keseluruhan dia. Kalau dia kata tapi apa mungkin 10 akhir Ramadan, itu bila dia iktikaf. Kalau iktikaf dapatlah banyak. Jadi tempoh waktu ibadat tu penuh. Dia kata dekat rumah. Sebab tu Nabi sendiri iktikaf di masjid ketika mana 10 akhir Ramadan. Faham Okey, jadi faham maksud saya tadi pilih salah satu. Seorang tu sebetulnya ketika beramal dalam qiyam Ramadan ni dia kena pilih salah satu. Manakala pilih awal, tidur akhir. Kalau dia kata dia pilih akhir, tidur awal malam supaya dia dapat kecerdasan dan ibadat dia bertepatan dalam keadaan sedar, bukan dalam keadaan lalai. Okey, jelas. Okey, so maknanya Nabi masa akhir Ramadan tu dia tinggalkan yang lepas isyak tu Lepas isyak dia tinggal, lepas kemudian dia bangun lepas ni. Bangun 27 Nabi macam tu. Dia timbul tajuk orang kata, isteri Nabi kata, macam Aisyah kata,
Nabi bangun seluruhnya tu kan. Seluruhnya tu bukan maksud dia tak tidur langsung. Faham tak? Jangan tak tidur langsung. So, bila tak tidur langsung ni akan membawa kepada banyak masalah. Awak tak boleh sedar dengan betul solat tu. Sendiri rugi dah bangun dan kadang tak sedar buat apa. Faham tak? Betul. Okey. Okey, Ustaz. Okey, kalau tak ada benda lagi, kita tutuplah kelas kita hari ini supaya semoga Allah Taala beri pada kita semua kebaikan. Dan saya minta maaf lah. Tadi pun saya ingatkan setengah-setengah. Jadi saya tidur dulu. So ala kulli hal, alhamdulillah. So jadi dari segi dua sudut saya kata membaiki Ramadan ni dua sudut. Ada bahagian ilmu dan amal. Jadi bila orang tu dah belajar dengan ilmu, tajuk ilmu itu, dia patut dah boleh praktis dalam Ramadan yang tadi, pastikan Ramadan ikut ilmu yang dia dah belajar, yang sahih daripada Nabi SAW. So bila dua gandingan ni tadi, barulah boleh untuk ibadat dia makin baik, ataupun Ramadan dia makin baik daripada tahun lalu, dan lebih baik tahun akan datang. Dalam masa yang sama, jangan lupa berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab jalan utama untuk seorang tu mendapat taufik, mendapat ibadat yang terbaik, ataupun lebih elok keadaan dia tahun ini banding tahun yang lalu adalah dengan cara apa? Dengan cara dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kena tahu Allah Taala hanya akan berikan bila kita minta. Dan Ramadan memang kita kata adalah bulan doa. Sebab kita terang dulu bahawa Nabi dalam ayat surah Al-Baqarah tentang Ramadan ni ada 5 ayat je. 5 ayat je. Dia ada 183, 84, 85, 86, 87. Semua tentang tajuk puasa. Kecuali satu ayat, 186. Ada kaitan dengan puasa. Dia berkaitan dengan doa. Dia berkaitan dengan doa. Itu ayat yang menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya kepada engkau Muhammad tentang hamba-hambaku, tanya tentang aku. Maka jawablah, aku di dekat. Kunci budak wa tad'a idza da'an. Aku menjawab seruan orang menyeru bila dia menyeru aku. Falyastajibu li, dan mereka minta pengakuan kepadaku. Wal yu'minu, dan mereka beriman dengan aku la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat petunjuk. So dua basic itu memang doa ni penting, dan Ramadan adalah bulan doa. Ramadan adalah bulan doa. Tumpukanlah doa kita banyak-banyak dalam bulan Ramadan ini. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.